Jadi dekat Malaysia sekarang ada 3 model Mi 11 ditawarkan. Ada Mi 11 biasa, Mi 11 Ultra yang paling melampau, dan di tangan saya ada Mi 11 Lite 4G. Ini adalah model yang bukan sahaja paling rendah spesifikasinya, tetapi pada waktu yang sama harganya juga paling mampu milik. Dan dengan Xiaomi mempunyai reputasi menghasilkan peranti yang mampu milik, jadi antara banyak-banyak peranti yang mampu milik, adakah Mi 11 Lite 4G ini mampu dimasukkan ke dalam kategori yang sama? Saya Hafiz Saharudin dan selamat datang ke ulasan Mi 11 Lite 4G. Jadi macam biasa bila saya buat ulasan, saya tak nak sentuh banyak sangat tentang spek. Saya tahu anda sebenarnya bukan orang yang tak boleh cari sendiri. Jadi kalau anda masih lagi tak pasti, ini adalah spesifikasinya di skrin anda sekarang. Okay, let's make it quick, let's make it simple. Kita mulakan dengan benda yang saya suka. Jadi benda yang saya paling suka tentang peranti ini ialah skrin 6.55 inci yang saya rasakan amat besar dan memuaskan untuk menonton pelbagai kandungan video dan penstreaman, dan pada waktu yang sama tak ada takut. Cuma ada satu lubang untuk swafoto yang saya rasakan tak begitu annoying dan saya rasa ramai orang dah boleh terima. Dan dengan skrin AMOLED 90Hz, ia juga menawarkan pengalaman tatalan yang amat lancar dan juga tak rasa ada stutter langsung. Ini sangat berbeza dengan Note N10 yang saya ulas beberapa minggu yang lalu yang ada rasa stuttering pasal skrinnya LCD. Jadi ini dia punya major difference antara skrin AMOLED 90Hz dengan LCD, di mana dari segi tatalan boleh nampak dia punya smoothness yang sangat ketara. Amat penting bila tengah layari web dan juga sedang main bermuar. Pada waktu yang sama, kalau anda rasa 90Hz ni macam laju sangat, dia masih lagi menyokong 60Hz. Tapi why would you do that? Skrin dah elok semua. Keep it 90 semua orang. Seterusnya adalah spesifikasi Snapdragon 732G. Walaupun dah agak berusia, sebenarnya masih lagi boleh saya kategorikan sebagai mid-range processor yang amat memuaskan. Dipadankan dengan memori 8GB, lepas tu storan pula 256GB. Ini adalah package mid-range yang agak tinggi dan anda tak rasa ada begitu banyak compromise. Dengan spesifikasi ini, saya dapat menikmati pelbagai permuah, pelbagai aplikasi pada tetapan yang memuaskan. Jadi, saya sebenarnya orang guna peranti mercu macam S21, Oppo Find X3 Pro. Memang saya dah biasa dengan high-end gaming, tapi bila saya pergi ke peranti ini, saya main permainan yang sama, turun ke medium, masih lagi boleh menikmati permainan yang memuaskan. Cuma expectation tu kena keep it lower, turunkan bar anda rendah sikit. Kalau anda boleh hadap main game pada mid-range settings, memang tak ada isu. 732G masih lagi pemproses 8 core yang amat memuaskan. Cuma isunya tak ada 5G saja. Dan saya rasa bagi kebanyakan orang kat Malaysia, tak ada 5G bukanlah benda yang jadikan masalah yang besar. Seterusnya rekaan. Pasal saya tahu sekarang banyak peranti dengan bonggol besar lah, badan plastik, panel belakang plastik yang nampak tak berapa orang kata atraktif. Saya tak boleh katakan benda yang sama pasal Mi 11 Lite Ultra ini pasal tubuh dia nice, bulat, cantik, sedap dalam tangan. Panel belakang dia walaupun dibuat pada plastik, rasa dan nampak macam panel kaca, dan isu biasa masih ada iaitu trap fingerprint macam magnet. Tapi kalau anda ada kerangka, ianya bukanlah isu yang besar. Dan bonggol kameranya tak menjengkelkan kerana kecil. Ini juga antara peranti yang paling nipis pernah saya ulas sejak memulakan kerjaya di Aman. Walaupun yang nipis, bila kita associate nipis yang rasa tajam, tak ada isu di sini pasal bahagian parameternya dibuat pada logam yang dibulatkan. Jadi dari segi kesedapan dalam tangan, top of the line, saya tak rasa ada kompromi di sini. Tak berakhir di situ, pada bahagian sisi ada fingerprint scanner pada bahagian sisi pengimbas cap jari ini, dan macam anda lihat pada video saya katakan sebelum ini, saya masih lagi merasakan pengimbas cap jari jenis fizikal adalah lebih pantas dan lebih sedap dalam pelbagai situasi. Cuma saya rasakan bila anda letak kat sisi, isunya hanya satu saja. Kalau anda left handed macam ni, anda kena imbas jari ini, dan saya dapati bila anda register jari ini kepada pengimbas cap jari, kebaran kalian untuk fail lebih tinggi. Jadi saya belajar semula untuk guna pada tangan kanan, dan imbasan untuk tangan kanan 9 out of 10 tak ada masalah dan amat pantas, jauh lebih pantas daripada pengimbas cap jari jenis ultrasonic ataupun pengimbas wajah yang saya gunakan. Seterusnya ialah kamera. Pasal kamera adalah antara spesifikasi yang paling penting, dan saya rasakan kualiti gambar yang ditawarkan oleh peranti ini
memuaskan, malahan mungkin lebih baik daripada kebanyakan mid-range yang saya pernah cuba. Warnanya hidup, image-nya bolehlah katakan tajam. Saya katakan begitu pasal semua peranti mid-range dia ada a bit of softness. Ini kerana lensa yang digunakan tak berapa pantas dan kualitinya mungkin tak sama dengan peranti mercu. Tapi kalau untuk perkongsian dekat social media, dan saya dah lakukan beberapa eksperimen sejak menggunakan peranti ini sejak seminggu lalu, orang katakan, okey lah, ini peranti apa? Bila saya katakan Mi 11 Lite 4G, orang kata, not bad. Dan memang not bad pasal paling penting sekali saya rasakan ialah ketajaman yang okey, warna yang pop, better than average, dan zoom yang boleh katakan agak memuaskan. Sehingga 4x zoom masih lagi usable, asalkan jangan pergi sampai 5 dah mula pecah, 10 langsung tak recommend. Inilah isu yang saya rasa anda semua tahu bila guna peranti kelas pertengahan. Dengan bateri 4250 mAh, pada asalnya saya rasa macam, boleh ke pasal 4250 dengan screen 90Hz 655. Dan saya punya expectation is surpass, dan sebenarnya saya agak terkejut juga pasal bila saya gunakan dalam situasi yang sederhana, saya boleh dapat sekitar 18 ke 19 jam total usage dengan SOT sehingga 8 jam. Ini boleh katakan hampir sepanjang masa gunakan Wi-Fi, tapi bila kat luar saya dapati SOT menjunam sikit sekitar 6 jam dan hayat penggunaan turun sekitar 13 jam. Masih lagi respectable untuk peranti kelas pertengahan, 4250 mAh dan screen 90Hz. Jadi kalau nak tambah lagi hayat panjang, 60Hz lah. Itu je cara yang anda boleh lakukan sekarang. Dan kalau ada isu dengan bateri sekalipun, ini bukan isu yang besar pasal ada pengecasan 33 watt di sokong dan pengecas disertakan dalam kotak, dan saya boleh charge peranti dalam masa kurang daripada 1 jam. Jadi Mi 11 Lite 4G ni lah peranti yang saya tak ada problem nak recommendkan kepada anda semua pasal ianya sebuah peranti yang bukan sahaja prestasinya bagus untuk pelbagai aplikasi, kemampuan kamera yang saya rasakan juga better than average untuk peranti kelas pertengahan, serta kemampuan bateri juga yang amat memuaskan untuk tahun 2021. Tambahan lagi dengan sokong pengecasan yang lebih pantas dari kebanyakan peranti mercu di pasaran sekarang. Dan pada harga RM1,199, saya rasakan ini adalah package yang sangat menarik dan memberikan ianya sedikit kelebihan jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy A52 dan juga Realme 8 Pro yang ditawarkan pada harga yang lebih kurang. Cuma yang tak ada di sini ialah tak ada kemampuan ketahanan air, tak ada audio jack, dan sistem audio stereonya hanya sekadar biasa, tak ada Dolby Atmos. Jadi jika anda boleh terima tak ada 3 benda saya cakap tadi, ini adalah peranti yang saya sendiri suka dan saya dah gunakan 2 minggu. Tak banyak benda negatif saya boleh cakapkan, dan belilah sekarang kalau anda rasakan anda nak jimat duit dalam zaman pandemik ini. Jadi sekian saja daripada saya, Fisarudin. Jumpa anda di sesi seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe kepada Aman. Bye-bye.